Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support Dikung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama eDesign Yuri TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya sebelum masuk mulai, aku ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan kurniaan rezeki yang luar biasa yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dilimpahi dan dikurniakan rezeki yang luar biasa yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi apa juga ujian, dipelihara keselamatan, diberikan kesihatan yang baik dan dimabulkan setiap impian, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel ML Studio. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat projek Nusantara. Indonesia akan jadi negara berbeza. Okey, ini adalah salah satu channel daripada Malaysia. Kita ingin melihat bagaimanakah pendapat tentang bagaimana IKN, terbinanya IKN akan menjadikan Indonesia itu negara berbeza. Ingin tahu apakah pengisiannya? Yuk ikut Asria, yuk! Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Salah satu ikon projek di Indonesia ni adalah Nusantara. Tapi IKN. Mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata, pelancongan mereka. Dan projects that branding yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus mempunyai peranan dia. Tetapi dia nak expand the role. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu. Bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation dia gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada ketika tu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara atau sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia. Bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah. Kata bagaimana Malaysia dulu pun. Bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC. Orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu. Moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita. Pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru. Itu signifikan dia. Macam tu juga 5. Apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city.
Semua itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, gitu kan? Teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia rakyat mereka sebagai konsumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain, contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini. Pendidikan berdasarkan kreativiti murid, daripada semata-mata nak bercakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia duk bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ini satu masalah yang cukup besar. Because the whole direction of the global society is moving to that direction, dan kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal, tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus-menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok, simple lah, apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk kutip Apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat. Tadi kita dapat saksikan pendapat orang Malaysia tentang projek Nusantara di Kalimantan yang menjadi ibu kota Nusantara, IKN, dan positive impact-nya kita dapat melihat bagaimana apa yang telah difikirkan oleh Presiden Pak Jokowi tentang masa depan Indonesia itu telah melangkah jauh dan memberikan satu impact yang sangat positif untuk kemasukan para pelabur ke Indonesia. Dan kita melihat bagaimana IKN itu sebuah kota ataupun pusat perekonomian masa depan yang mengimplementasikan kelestarian dalam menjaga alam sekitar dan sebagainya, penggunaan kereta elektrik, dan ini adalah gambaran tentang kehidupan kita di masa depan. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Pak Jokowi tentang signifikannya kewujudan atau pertukaran kota Indonesia ini ke Kalimantan memberikan satu impact yang sangat positif. Ya, pasti kita tidak dapat menyekat tentang kata-kata ataupun omongan-omongan orang yang mengatakan itu tidak wajar dan sebagainya. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu udah melihat 10 langkah ke depan. Bagaimana ke masa depan Indonesia itu setelah berlalu sekian tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gimana caranya. Dan apa yang telah diberikan oleh Pak Jokowi tentang kewujudan projek Nusantara ini sebenarnya telah memberikan satu dimensi baru buat negara Indonesia, bukan saja buat rakyat Indonesia, bahkan juga kepada negara-negara tetangga dan negara-negara luar, melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin menuju ke arah sebuah negara maju. Dengan adanya konsep IKN ini memberikan satu dimensi tentang perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap perekonomian khususnya di Indonesia, yang pastinya akan memberikan impact positif buat rakyat Indonesia sendiri. Okey, kita doakan agar proyek ini akan terus berlangsung dengan lancar, nggak ada sebarang masalah di depannya, dan sentiasa memberikan satu motivasi khususnya buat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya untuk menjadikan ini sebagai motivasi untuk negara-negara lain belajar daripada Indonesia bagaimana
untuk menghidupkan sebuah negara di masa hadapan, mengimplementasikannya dengan jauh lebih baik. Okey, sampai kat sini dulu video reaksi As untuk hari ini. Kalau kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.